Assalamualaikum Tasha, apa khabar? Waalaikumsalam. Mona, kau baik. Duduklah. Kau pergi tak wawancara pada hari Sabtu yang lepas itu? Mestilah pergi. Kenapa kau tiba-tiba tanya? Aku cuba nak ingat kembali apa yang cikgu itu cakap. Oh, patutlah masa wawancara tu kau tanya soalan apa? Aku ada tanya soalan kepada cikgu itu tentang kemahiran refleksi untuk bimbingan dan kaunseling. Kau pula tanya soalan apa? Aku tanya soalan berkenaan kemahiran membuat kesimpulan dan keputusan. Apa jawapan cikgu tu untuk soalan kau? Cikgu itu menerangkan tentang kemahiran membuat refleksi yang diaplikasikan oleh guru kaunseling di sekolah. Membuat refleksi adalah bayangan sekolah, isi atau percakapan yang dikatakan oleh klien. Membuat refleksi dapat dilihat melalui keseluruhan cerita yang telah disampaikan oleh klien pada kaunselor. Keseluruhan cerita iaitu berkaitan perasaan yang tersirat dan juga isu yang dihadapi oleh klien tersebut. Membuat refleksi adalah penting kerana ianya dapat memberi pembimbing lebih memahami perasaan, isi dan juga pengalaman klien tersebut. Kemahiran membuat refleksi boleh terbagi kepada 3, iaitu refleksi isi, refleksi perasaan, refleksi pengalaman. Refleksi isi bermaksud keseluruhan apa yang diperkatakan oleh klien. Kaunselor perlulah memberi tumpuan kepada klien ketika klien menyampaikan ceritanya secara penuh. Refleksi perasaan pula melibatkan unsur-unsur perasaan klien sama ada sedih, marah atau gembira. Dan akhir sekali, refleksi pengalaman adalah berdasarkan gerak-geri, nada suara, raut muka dan juga bahasa badan klien. Ketika proses kaunseling bersama kaunseling sedang berlangsung, pembimbing perlulah meneroka tentang klien daripada penceritaan yang disampaikan. Bagaimana pula jawapan tentang kemahiran membuat kesimpulan dan keputusan? Untuk soalan aku, beliau menjawab terdapat 2 persoalan iaitu kemahiran membuat kesimpulan dengan kemahiran membuat keputusan. Persoalan pertama, beliau mengatakan bahawa kemahiran membuat kesimpulan ini sama dengan kemahiran membuat rumusan. Perkara ini kebiasaannya berlaku pada awal sesi, tengah sesi ataupun pengakhiran sesi. Kemahiran ini juga merupakan kemahiran merumus isi dan perasaan. Contohnya, masalah yang disuarakan oleh klien. Melalui perkongsian tersebut, kaunselor dapat mengetahui klien dalam keadaan gembira, sedih maupun marah. Rumusan isi, kita dapat merumus masalah klien secara ringkas, tepat dan padat. Rumusan tersebut secara langsung, klien akan lebih mempercayai kita sebagai kaunselor dan menyedari masalah yang dihadapi mereka. Selain itu, kemahiran ini juga digunakan oleh kaunselor untuk menamatkan sesi kaunseling. Jika sesi tersebut telah berlarutan mengikut masa yang ditetapkan, sesi kaunseling tersebut akan diteruskan atau disambung pada sesi seterusnya. Kerana sesi kaunseling bukan hanya berlaku pada satu sesi saja, dia akan berlaku pada banyak sesi. Seterusnya, kemahiran membuat keputusan. Beliau berkata, kaunselor tidak berhak membuat keputusan bagi masalah klien. Namun, kaunselor hanya boleh memberi dorongan dan nasihat kepada klien untuk membuat keputusan. Klien boleh mengambil masa untuk berfikir sebelum membuat keputusan. Keputusan tersebut dibuat sepenuhnya milik klien itu sendiri. Kita sebagai kaunselor cuma memberi sokongan dan dorongan untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka melalui jawapan yang diberikan oleh cikgu itu tadi, aku dapat simpulkan bahawa kemahiran membuat kesimpulan dan keputusan adalah 2 perkara yang berbeza. Kemahiran membuat kesimpulan dibuat oleh kaunselor, namun kemahiran membuat keputusan perlu dibuat oleh klien itu sendiri. Kesimpulan adalah rumusan terhadap masalah yang diceritakan oleh klien sama ada mereka sedang gembira, sedih maupun marah. Sebagai seorang kaunselor, membuat kesimpulan sangat penting untuk kita merumuskan sesi kaunseling pada waktu tersebut, sama ada di awal sesi, pertengahan sesi atau di akhir sesi. Akhir sekali, kemahiran membuat keputusan pula diserahkan bulat-bulat kepada klien itu untuk menentukan masalah mereka dan menyelesaikan masalah yang dialami mereka. Kaunselor hanya dapat memberi sokongan serta nasihat untuk membantu klien tersebut membuat keputusan. Setuju atau tidak setuju keputusan tersebut, hanya klien sahaja yang tahu. Kau pula macam mana? Kesimpulan yang aku dapat dari perbincangan soalan tentang kemahiran refleksi itu ialah pembimbing perlulah menumpu perhatian dengan penuh terhadap kliennya dengan menggunakan kemahiran refleksi yang terbahagi kepada 3, iaitu refleksi isi, refleksi perasaan dan juga refleksi pengalaman.
Kemahiran refleksi perlu dilihat daripada awal sehingga akhir sesi kaunseling bersama klien. Ketika sesi berjalan, apabila klien mengalami perasaan marah, buat refleksi perasaan. Apabila klien bercerita, pembimbing perlu mencari isi yang disampaikan oleh klien. Kemahiran refleksi dibuat kerana dapat menggalakkan klien luah perasaan tidak kira sama ada positif atau negatif. Kemahiran refleksi dapat digunakan sama ada di awal, tengah ataupun akhir. Pembimbing perlulah bijak dalam memberi refleksi supaya ia dapat memberi persepsi yang baik. Klien juga yakin yang pembimbing bersungguh-sungguh dalam mencari jalan penyelesaiannya. Oh, begitu. Aku pergi dulu ya. Ada kerja sikit nak buat. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum Asmi. Sihat? Sihat, Alhamdulillah cikgu. Sekarang waktu sajak apa, Fahmi? Sekarang waktu menikah Islam. Saya dah minta izin dengan Ustazah Aini untuk keluar tadi. Kenapa cikgu panggil saya? Baiklah Fahmi, macam ni. Kamu duduk dulu dengan selesa. Tak perlu risau, saya panggil kamu bukan untuk marah atau bagi ceramah, saya cuma nak kenalan dengan kamu saja. Kenapa cikgu nak berkenalan dengan saya pula? Gini, cikgu tengok kamu baik budi pekerti. Jadi cikgu ingin berkenalan dengan kamu. Boleh kamu ceritakan serba sikit tentang kamu? Oh gitu. Boleh saya cikgu. Untuk keluarga saya ada 4 orang adik-beradik. Kesemuanya lelaki. Dan saya yang paling bongsu. Abang saya umur 25 tahun, 23 tahun dan 20 tahun. Semuanya dah bekerja dan belajar di IBTA dan IBTS. Ya. Baiklah Fahmi, saya nak tanya, adakah kamu seronok untuk datang ke sekolah? Seronok cikgu. Ramai kawan. Tak macam kat rumah sunyi, tak ada kawan. Ya. Tapi prestasi kamu tidak seperti apa yang kamu katakan tadi. Kalau kamu suka datang ke sekolah, kenapa keputusan kamu teruk? Mungkin sebab saya kurang minat dalam beberapa mata pelajaran. Boleh cikgu tahu kenapa ada beberapa subjek kamu kurang minat? Begini cikgu, kesemua abang saya skor dalam semua mata pelajaran ketika mereka di bangku sekolah. Jadi ibu bapa saya meletakkan harapan yang tinggi juga pada saya seperti abang-abang saya yang lain. Jadi di situ saya mula rasa tertekan, stres dan pada yang sama saya insecure dengan diri saya sendiri. Yalah, bagaimana jika saya tak mampu jadi macam abang-abang saya? Sudah tentu mak bapak saya kecewa. Boleh cikgu tahu apa subjek yang Fahmi suka? Kalau saya suka sains. Matematik memang saya lemah lah cikgu. Saya tak faham nak kira-kira ni. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu pun boleh lah. Lepas tu ada cikgu yang suka asingkan saya. Bila saya dah duduk sorang-sorang, saya buat sendiri lah. Baiklah Fahmi, cikgu nampak awak memang nak belajar supaya dapat banggakan ibu bapa awak. Semangat awak tak mudah mengalah, itu yang saya suka. Mesti ada kenapa cikgu awak, mesti ada sebab kenapa cikgu awak buat begitu. Boleh Fahmi janji sesuatu dengan cikgu? Janji apa tu cikgu? Fahmi kena berjanji untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun dah cuba minati semua mata pelajaran, boleh? Baik, saya akan cuba. Bagus, saya rasa sampai di sini saja dahulu untuk perjumpaan kita. Nanti kita akan berjumpa lagi dan kita boleh buat perbincangan untuk masa depan tadi. Fahmi? Terima kasih cikgu. Sama-sama Fahmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Farahim. Waalaikumsalam cikgu. Apa khabar hari ini Farahim? Alhamdulillah sihat cikgu. Terima kasih kerana sudi datang untuk sesi kaunseling pada kali ini. Untuk pengetahuan awak, sesi ini dijalankan selama 40 minit dan segala yang diperkatakan dalam sesi ini akan saya rasakan. Ada apa yang boleh saya bantu Farahim? Cikgu, sebenarnya saya datang sini nak bincang tentang pelajaran saya. Okey Farahim, kenapa dengan pelajaran awak?
Sejak akhir-akhir ini, pelajaran saya sangat merosot. Semua markah saya menurun. Teruskan Farahim. Tekanan yang saya alami ini hanya Tuhan yang tahu. Saya sangat stres dengan pelajaran saya. Saya faham Farahim, tekanan kamu bukan sahaja disebabkan oleh masalah tersebut kan? Tetapi juga kamu ada hadapi masalah yang lain. Betul tak Farahim? Betul, cikgu. Saya ke awak. Tak apa Farahim, jangan risau. Nanti saya akan usahakan cara untuk cari berjalan penyelesaian bagi masalah awak. Awak kena terus buat tahu. Aku terus berjuang dalam mata pelajaran awak. Awak jangan sekali give up. Terima kasih, cikgu. Saya sangat hargai pertolongan cikgu. Sama-sama Farahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera Izzati. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri ke sini. Untuk pengetahuan awak, sesi ini dijalankan selama 40 minit dan segala yang diperkatakan dalam sesi ini akan saya rahsiakan. Jadi, Izzati, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ada cikgu. Cikgu, saya Relax Izzati. Tarik nafas dan ceritakan dengan tenang apa masalah awak. Cikgu, sebenarnya saya ada banyak masalah. Saya rasa sangat sedih sebab saya dianggap oleh keluarga tiri sebagai beban keluarga. Mereka selalu pukul saya, mereka selalu buli saya. Semua kerja rumah, semua saya buat. Sampaikan masa untuk saya study pun tak ada. Saya rasa macam tu cikgu, sekarang tak untuk luar. Kesian awak. Tak apa Izzati, jangan risau. Nanti saya akan usahakan untuk cari jalan penyelesaian untuk masalah awak ini. Terus kuat ya Izzati. Terima kasih cikgu. Terima kasih sangat-sangat sebab cikgu sudi dengan luahan dan masalah saya. Saya amat menghargai dengan apa yang cikgu berikan nasihat kepada saya. Terima kasih cikgu. Sama-sama Izzati. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the bed.